Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, topik kita hari ni kita nak membicarakan tentang gaji pemandu Formula One. Formula One ni adalah antara sukan yang paling popular dan juga paling bahaya di dunia. Sebab korang bayangkan, antara yang bertanding sebagai pemandu Formula One ni, diorang ni adalah atlet yang berkemahiran tinggi. Sebab diorang ni bukan sekadar berlumba, tapi macam-macam diorang kena buat. Contohnya macam kena aware dengan surrounding, downshifting, braking, brake balance, target lap time. Macam-macam diorang kena buat dalam satu masa. Memandangkan sukan F1 ni memerlukan pemandu ni untuk fokus dan juga komitmen 100%, bukan sekadar pemandu lah, pasukan pun sekali. Sebab itulah gaji pemandu F1 ni bukan biasa-biasa. Bagi anda yang sedang menonton, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Max Verstappen. Okey, Max Verstappen ni dia dari pasukan Red Bull Racing. Umur dia 25 tahun, muda lagi, dan dia bermula kerjaya F1 dia sekitar tahun 2015 dulu. Gaji yang dia dapat sekitar RM258 juta dalam masa setahun. Okey, Max Verstappen ni punya power kan. Dia ni muka baru, tak adalah baru sangat, muda, tapi dia berjaya untuk mengalahkan Lewis Hamilton. Masa prime Hamilton ni, Hamilton time tu dah menang 7 kali juara dunia. Dia ni masuk je, dia conquer, dia menang 2 kali juara dunia berturut-turut. In fact, tahun ni pun dia dah menang dah. Max Verstappen ni memang terkenal dengan dia punya cara pemanduan agresif, dan dia ni selalu buat penonton terkejut dengan aksi-aksi yang tak dapat nak dijangka. Okey, bayangkan contohnya dia potong dekat pit lane exit, kena 5 saat penalti. Tapi macam mana dia buat? Dia tinggalkan orang belakang dia dalam 10 saat macam tu. So penalti 5 saat tu tak ada makna untuk dia. So macam itulah betapa powernya budak ni. Dan fun fact, sebabkan dia punya driving style yang sangat-sangat agresif macam tu, suka dive bomb dekat corner semua, dia ni memang terkenal dengan panggilan Mad Max oleh peminat Formula One. Lewis Hamilton ni dia mewakili pasukan Mercedes-AMG F1 Racing Team. Dia sekarang ni berumur 38 tahun. Boleh kata tak adalah tua sangat, tapi orang kata dah hujung-hujung jugalah untuk pelumba F1, sebab pelumba F1 ni mostly muda-muda. So dia ni dah mula kerjaya dia dari tahun 2007 lagi, dan sampailah 2023 masih lagi berlumba. Untuk gaji pula, Lewis Hamilton dia memperolehi dalam sekitar RM164 juta dalam masa setahun. Okey, Lewis Hamilton ni dikenali sebagai juara dunia 7 kali, dan antara pemandu yang paling berjaya dalam sejarah Formula One. Sebab apa? Sebab dia dah menang 103 perlumbaan Formula One dan juga berjaya naik podium sebanyak 191 kali. Banyak tu. Lewis Hamilton ni adalah seorang pemandu yang sangat-sangat taktikal, berpengalaman dan juga sangat-sangat konsisten. Tapi selepas insiden Grand Prix Abu Dhabi masa tahun 2020, di mana Max Verstappen time tu dia berjaya potong Lewis Hamilton time last corner tu kan, dan terus berjaya menang Abu Dhabi Grand Prix dan juga menang juara dunia masa tahun tu lah. Dan sejak daripada itu, Lewis Hamilton ni agak struggle sikit untuk comeback, sebab dia kata kereta baru Mercedes ni agak undrivable ataupun susah nak drive, dan Lewis Hamilton belum menang apa-apa perlumbaan pada tahun ini dengan Mercedes ni. Sebab bukan apa, sebelum ni Lewis Hamilton dia adalah satu-satunya pelumba yang menang semua perlumbaan dalam setiap season yang dia join. Tapi itu sebelum 2021 lah. Selepas insiden yang Abu Dhabi 2020 tu, memang tahun 2021, 2022, 2023 memang tak menang lagi. Charles Leclerc ni dari pasukan Scuderia Ferrari, dan dia berumur 25 tahun. Masih muda lah. Dia mula kerjaya dia dalam F1 sekitar tahun 2018, dan sejak itu dia memperolehi gaji dalam sekitar RM113 juta untuk setahun. Buat masa ni, Charles Leclerc dah berjaya menang 5 perlumbaan F1 dan berjaya naik podium sebanyak 21 kali. Charles Leclerc ni dia sangat-sangatlah berbakat dan antara pelumba muda yang sangat-sangat menyelah dan menonjol dalam Formula One. Dia ni juga dikenali sebagai Saturday Man, Qualifying Man ataupun One Lap Man, sebab dia mampu out-qualify Max Verstappen dalam Red Bull yang sangat-sangat laju dalam season ni dan juga 2 season sebelumnya, dan berjaya menang untuk dapat pole position untuk qualifying. Qualifying ni biasalah kita tahu. Bila qualifying ni, di mana pasukan dan tim tu sendiri akan letakkan kereta diorang full potential untuk pergi paling laju dalam 1 lap saja. Tapi dalam 1 lap tu, dia berjaya kalahkan Max Verstappen. Tapi macam biasalah, kita pun tahu Ferrari punya strategi macam mana kan. Dia punya strategi tu biasanya akan menghampakan dia punya pelumba-pelumba sendiri. Dah biasa dah ni.
Tapi dari talent yang Charles Leclerc ni ada, dia ni ada peluang ataupun ada harapan untuk jadi juara dunia satu hari nanti. Dan kalau korang nak tahu, Charles Leclerc ni juga adalah anak kepada former Formula One driver ataupun bekas pemandu Formula One, iaitu Hervé Leclerc. Lando Norris ni dia dari pasukan McLaren Racing Team dan umur dia baru 24 tahun dalam tahun ni. So masih lagi muda, in fact antara yang termuda dalam senarai kita so far. Dia ni mula kerjaya dia secara rasmi dalam Formula One daripada tahun 2019 dan gaji yang dia dapat dalam masa setahun adalah sekitar RM94 juta. Tapi walau bagaimanapun, dia ni memang ada bakat dan dia masih muda lagi, tapi dia masih lagi gagal untuk meraih sebarang kemenangan dalam perlumbaan Formula One. Tapi dia dah berjaya naik podium sebanyak 13 kali lah. Lando Norris ni kira lama jugalah dia stay dengan McLaren sebab dia masuk McLaren ni dari tahun 2018 lagi untuk develop kereta tu sebagai test driver sampailah tahun 2023 sekarang ni. Dan Lando Norris ni juga adalah antara salah satu pelumba Formula One yang ada potensi untuk cabar Max Verstappen untuk jadi juara dunia. Tapi itulah, tak ada rezeki nak menang race kan. Lando Norris juga memang terkenal sebagai seorang yang suka buat lawak bodoh, lepas tu suka main game, suka buat stream kan. Dia fun lah, okey lah Mamat ni. Fernando Alonso dia adalah seorang legenda lah kita boleh cakap dalam sukan Formula One ni, tapi sekarang dia berada di pasukan Aston Martin. Umur dia sekarang 42 tahun dan dia dah mula dia punya career dalam Formula One ni sejak tahun 2001. Sejak 2001 sampai 2023 masih lagi berlumba. Hebat kan orang tua ni kan. Gaji yang diperolehi oleh Alonso buat masa ni sekitar RM94 juta jugalah. Dan dalam career Alonso ni, dia dah berjaya menang race sebanyak 32 kali dan berjaya naik podium sebanyak 98 kali. Alonso ni memang terkenal lah sebab memang banyak generasi yang kenal dia sebab dia ni adalah seorang juara dunia Formula One 2 kali tau. Dan dia adalah seorang pelumba yang sangat-sangat berpengalaman lah dengan dia punya taktik lah kan. Dia pernah bersara sebenarnya masa tahun 2018 dulu. Time tu dia punya performance macam kurang sikit kan. Tapi dia buat comeback. Dia masuk pasukan Alpine masa tahun 2021. Tapi macam tak berapa menjadi sangatlah dekat Alpine tu kan. Mungkin sebab team order ke apa. Dia gagal menyelah dan awal tahun 2023, Fernando Alonso dia join Aston Martin secara rasmi dan sejak dari itu, performance dia padu sikit lah sebab masuk je Aston Martin, dia dah menang 8 podium tapi tak berjaya menang race lagi lah. Tapi okey lah daripada nak bandingkan dengan dia punya season dekat Alpine kan. Dan kalau korang nak tahu, Fernando Alonso ni adalah pelumba Formula One yang paling tua buat masa ni. Hebat kan orang tua ni kan. Masyuk. Carlos Sainz ni seorang lagi pelumba dari pasukan Scuderia Ferrari dan umur Mamat ni sekitar 28 tahun. Dia agak-agak macam tengah prime dia lah tu kan. Carlos Sainz ni mulakan kerjaya dia dalam Formula One secara rasmi pada tahun 2015 dan gaji yang dia dapat adalah sekitar RM56 juta ringgit Malaysia. Okey, selain berlumba Formula One, Sainz ni dia ada bakat lain juga sebab dia pernah jadi voice artist untuk kartun Disney Lightyear. Kalau dari segi perlumbaan tu kan, walaupun Sainz ni tak berapa laju kalau nak bandingkan dengan Leclerc kan, tapi dia ni bijak. Sebab apa? Dalam Singapore GP tahun ni, dia berjaya menang race. Itu satu-satunya race yang dimenangi oleh Ferrari dan bukan dari Red Bull. Apa yang dia buat dalam race tu? Dia dah lead, dia slowkan sampailah Norris yang ada dekat tempat kedua ni dapat follow dia untuk dapat DRS. DRS tu di mana kita boleh buka spoiler belakang tu, lajulah sikit kan. Untuk apa? Untuk selamatkan Norris daripada Mercedes yang dipandu oleh Lewis Hamilton dan juga George Russell yang baru je pasang tayar baru. So kalau tayar baru ni, lap time dia laju sikit lah. So bila digunakan trik dia ataupun strategi yang macam tu, memang membuktikan yang pemandu Ferrari ni lagi bijak daripada strategis tim diorang. Kalau korang nak tahu juga, Carlos Sainz ni adalah anak kepada Carlos Sainz Senior. Carlos Sainz ni nama dia Carlos Sainz Junior. Betul! Valtteri Bottas ni mewakili pasukan Alfa Romeo dan sekarang ni umur dia 33 tahun. Mungkin dah terlepas dari prime dia ke, tak tahulah kan. Tapi 33 tu kira macam
tengah-tengah lah kan. Valtteri Bottas ni dia mulakan kerjaya dia secara rasmi dalam perlumbaan Formula 1 ni pada tahun 2013 dan gaji yang dia perolehi dari pasukan Alfa Romeo buat masa ni adalah sekitar RM47 juta dalam masa setahun. Valtteri Bottas ni dia pernah menang race. Jangan risau, dia pernah menang race. In fact, dia pernah menang 10 perlumbaan Formula 1 dan berjaya naik podium sebanyak 68 kali. Tapi make sense lah sebab dia dulu adalah rakan pasukan kepada Lewis Hamilton. Bawa Mercedes takkan tak menang race kan. Time tu pula Mercedes tengah buat championship winning car. Lewis Hamilton boleh menang sampai 7 kali kan. So takkan Bottas tak boleh menang 10 kali kan. So make sense lah. Tapi walau bagaimanapun lepas dia masuk Alfa Romeo ni, dia masih lagi kempunan sebab masih lagi belum menang sebarang race. In fact, tak rasa naik podium pun. Tapi masuk akal jugalah kalau kita nak bandingkan Mercedes dengan Alfa Romeo. Kan jauh beza tu. Tapi kita boleh cakap apa kan, perlumbaan F1 ni macam main bola jugalah. Kita tak tahu, tak pasti selagi race tu belum habis. Jadi itulah dia antara senarai gaji pemandu Formula 1 buat masa ini. Dia bukan dapat sekadar dari berlumba sahaja, tapi macam-macam lagi. Contohnya dia ada bonus juga, ada sponsorship yang macam-macam. Lagi power kau dekat dalam Formula 1 tu, lagi tinggilah gaji kau. Senang cerita dia punya source duit tepi tu banyak lah. Lagi popular kau, lagi banyak lah brand-brand nak collab lah. In fact, kau boleh buka brand sendiri. Dan kalau kita tengok, pelumba-pelumba Formula 1 ni, dia banyak brand dan bisnes masing-masing. Contohnya, ada bisnes baju lah. Lewis Hamilton ada fashion line. Lepas tu, Lando Norris pun ada jual barang-barang gamer juga. Lagi pandai kau tackle dia punya popularity tu, lagi banyak lah duit dia boleh buat. Tapi sayanglah kan, Formula 1 ni walaupun tengah gah sekarang dengan Netflix series lah, dengan dekat Amerika Syarikatnya, tapi sekarang ni Formula 1 dah tak ada dekat Lita Sepang. Macam ni cerita dia kalau kita nak bawa Formula 1 ke sini, kos dia mahal. Lepas tu tiket pun mahal. Bila tiket mahal, orang dah tak nak pergi. Sebab apa? Singapore sekarang dia buat Formula 1 malam-malam. Baik orang pergi malam-malam kan. Kalau pergi tengah hari tu kan panas. Mungkinlah kalau satu hari nanti Sepang dapat bawa balik Formula 1 ke tanah air Malaysia ni, mungkin boleh consider buat Formula 1 malam-malam kot. Jadi itulah saja video kita untuk kali ini. Bagi anda yang sedang menonton, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.